hanya di Perlis FM. Alright, kita kembali semula ke Perlis FM 102.9 MHz. Hai, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan yang baru je join saya lah di Perlis FM ni. Macam biasa, kalau hari Ahad ni anda akan kembali bersama dengan rancangan Medic Radio. Dan pagi ni kita bersama dengan Encik Muhammad Yusri Nordin, Pegawai Sains Pemakanan di Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, yang dah pun hadir ke konti. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pagi ni? Alhamdulillah sihat. Ceria. Pagi tadi dah kena roti canai nasi kandak apa kau? Dah. Belum lagi. Dia nervous, dia makan minum ayak je. Ayak saja, alhamdulillah lah. Hari ni cuti lah. Cuti. Tapi cuti pun tetap kita tetap bertugas lah kan. Ini satu tajuk yang cukup penting sebenarnya. Betul. Ini berkenaan dengan gula. Satu sudu teh dah cukup, kurang lebih baik, tiada lagi terbaik. Itu dia cara-cara dan kita nak kongsikan ilmu hari ini. Jadi kepada anda yang mendengarkan Perlis FM ni, boleh ikutilah menerusi Facebook Perlis FM, page Medic Radio, dan pagi ni kita live juga menerusi TikTok Perlis FM. Kau boleh tengok kat sana jugalah. Kalau ada sebarang persoalan nanti boleh hantarkan kat sana. Saya boleh bertanya teruslah dengan Encik Yusri. InsyaAllah. Kan dah cuti ni ambil masa sikit lah. Itu dia cakap dia. Okey, Cik Yusri, kita nak bawakan tajuk ni. Satu sudu teh dah cukup, kurang lebih baik, tiada lagi terbaik. Mungkin boleh kongsikan sikit pengenalan Cik Yusri ni. Tu dia ramai yang nak tahu ni. Silakan Cik Yusri. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi lah kepada DJ yang bertugas dan juga para pendengar Perlis FM. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu lah. Mungkin ramai yang tak kenal lah kan. Nama saya Muhammad Yusri Nordin. Saya pegawai sains pemakanan. Okey, sebenarnya saya baru berpindah sebenarnya. Oh, baru pindah? Baru sangat. Berpindah bulan 10 tahun lepas. Welcome lah. Perlis, selamat datang. Tahun lepas pindah bulan 10. Ya, betul. Tahun ni tahun 2024 kan. Tak lama lah, baru dalam 4 bulan, 3 bulan 4 bulan lah. Asal Perlis juga lah. Asal Kedah tu dia. Tahun ni tahun nak Perlis 2024 2025. Jadi kita nak bagi nasihat tentang gula. Ya, insyaAllah. Okay. So untuk hari ini kita akan bercerita sikit lah dengan satu kempen lah yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu kempen gula satu sudu teh sudah mencukupi, kurang lebih baik dan tiada terbaik lah. Okey, so hari ini kita akan cerita sikit lah berkenaan kempen berkenaan dengan gula ni dan juga bercerita berkenaan dengan gula lah. Okay. Gula ni satu benda yang manis lah kan. Memang kita ni kalau bab-bab manis ni kita suka lah. Betul. Kan, mana ada orang tak suka manis-manis. Betul. Kan, kalau kita tengok wajah kita pun manis-manis semua. Orang Kedah, orang Perlis, orang Utara memang manis kan. Okey, kita nak kongsi sikit lah. Okay. Mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan kempen kurang gula. Satu sudu teh dah cukup, kurang lebih baik, tiada yang terbaik. Kenapa dipilih tajuk ni? Dia dah kata dah tu kurang gula. Tapi kalau sikit cukup, tak ada langsung. Itu yang terbaik. Boleh kongsi sikit, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk makluman lah para DJ dan juga para pendengar lah. Okey. So pengambilan gula ni, misalnya di rakyat Malaysia ni memang banyak ambil gula lah kita Malaysia lah. So bila pengambilan gula yang berlebihan ni, dia banyak risiko jugalah dan menyebabkan berat badan kita meningkat, masalah obesiti, masalah gigi, karies gigi dan sebagainya. Dan yang paling utama sekali, kecil manis lah. Kecil manis lah, itu yang kita risau tu. Itu yang kita risau tu. Dia kecil manis ni bermula segala-galanya daripada situlah. Ya, betul. Dan kalau kita tengok sekarang ni pun rakyat Malaysia memang suka benda-benda ataupun makanan yang viral. So asal keluar viral je dekat TikTok ke dekat Facebook ke, so kita akan rakyat Malaysia akan pergi serbulah kedai-kedai yang viral tu. Betul. Tapi isu dia adalah masalah kebanyakan makanan viral ni dia memang tinggi dengan gula lah. Betul. Makanan dan minuman betul. Okey, memang kita tak dapat elak lah. Ada setengah tu dah manis dah. Lepas tu boh pula lagi gula ke atas dengan madu ke atas semua betul. bagai. Kan. Itu yang merisaukan itu sebenarnya. Ya, betul. Dan kalau kita tengok macam contoh kita dekat Perlis ni lah, kalau kita tengok di sepanjang laluan utama, jalan utama, memang banyaklah gerai-gerai yang menjual minuman manis, makanan yang manis, memang tumbuh dengan banyak lah sekali. So benda-benda ni memang agak merunsingkan lah. So kita di Kementerian Kesihatan ni, kita memang sentiasa akan mempromosikan pemakanan yang kurang gula, tapi disebabkan makanan viral ni kita tak boleh nak lawan. Ya, betul. Benda ni lebih kepada bisnes kan. Kita pun tak tahu sebab apa dah yang diviralkan tu semua tu gula yang tinggi. Ya, betul. Benda yang manis-manis. Sebab dia benda manis ni memang sedap. Betul. Kita tak dapat elak lah. Itu memang realiti lah kan. Bila manis dia adalah sedap lah. Tapi sambil kita nak makan tu kita rasa
manis. Lepas tu kita habak pula. Manisnya betul. tapi masih puluh lagi. Masih puluh lagi. Betul. Kan? Itu tak lagi macam kita order makanan kita minta tambah gula dan sebagainya. Itu yang jadi isu lah. Betul. So bila kes-kes peningkatan pengambilan makanan bergula ni memang agak merusingkan kementerian. So oleh itu Kementerian Kesihatan sebenarnya dia ada banyaklah langkah-langkah sebelum ni. Tapi untuk tahun lepas jadi tahun lepas kita dah start buat pelancaran pada hujung tahun lepas. Kita buat pelancaran kempen ni lah, gula satu sudut teh dah cukup, kurang lebih baik dan tiada terbaik. Okey, dikatakan satu sudut teh dah cukup tu kan. Maksudnya apa yang nak dimaksudkan dengan satu sudut teh dah cukup tu? Kurang lebih baik tu kita faham. Kalau kurang daripada sudut teh lebih baik. Tiada terus pun lagi terbaik. Lagi baik. Kan yang dimaksudkan dengan satu sudut teh ni, apa yang dimaksudkan tu? Okey, satu sudut teh ni yang kita masukkan, contoh kalau kita buat ayak lah, contoh kita baju ayak teh-o sebagainya kan. So teh-o biasanya kalau biasanya kita akan gunakan sampai 3-4 sudu. Betul. So kita kurangkan jadi satu. Sedap. Dia memang sebab tu dia kempen. Sebab gula ni memang dia penyedap. Betul. So tujuan kita sebenarnya bukan kita nak kurangkan dari segi rasa dan sebagainya. Tapi tujuan kita adalah kita nak bagi lidah kita ni serasi dengan pengambilan gula yang kurang. Sebab gula ni lah mengakibatkan penyakit diabetik lah. Diabetes, obesiti sebagainya lah. Obesiti boleh tinggi geng. Betul. Diabetes. Itu menyebabkan berat badan kita pun semakin meningkat. Kadang-kadang kita heran tahu, kita cubalah nak turunkan berat badan, buat macam-macam, tapi kita lupa yang kita ambil gula tu tinggi. Betul. Kalau zaman-zaman kita dululah kan, saya tak pastilah Cik Isri, kalau zaman-zaman saya dulu, dia tak ada lagi lah macam yalah benda-benda yang manis macam law ni. Law ni banyak. Law ni memang boleh dikatakan terutamanya ayak lah. Air ni, ayak yang di-viralkan ni, dan saya pun tak tahu kenapa kita pun bila di-viral tu kita kadang-kadang beli sampai 3-4 beratok kan? Salahnya beratok. Muda-muda pula tu. Betul. Itu yang bahaya tu. Sebab diabetik ni di usia muda pun boleh kena. Ada. Pengalaman saya sebelum ni, sebab sebelum ni saya bekerja di Pulau Pinang. Saya pernah dapat rujukan lah untuk kaunseling pemakanan untuk pesakit kecil manis di seawal usia 11 tahun. Itu dia dah 11 tahun dah kena diabetik dah. Diabetik dah. Isu dia adalah pengambilan dia punya rutin harian dia banyak dia ambil itin. Air bergas. Air bergas. Lepas tu memang minuman viral lah macam yang jenis yang boba, tea dan apa semua tu kan. Itu memang dia punya favourite. Jadi kita yang tengah dengar lah ni kan, berpada-pada lah. Berpada-pada lah. Dia boleh ambil tapi kita kena kawal. Tapi minuman tu tak boleh pula kita kata kurang manis sikit Dia tak boleh. Yang macam tu susah sikit. Susah sikit lah. Sebab dia memang manis. Sebab manis tu lah yang sedap. Manis-manis lemak tu kan. Tapi untuk kempen yang ini memang tujuan kita nak bagi minuman tu boleh jadi kurang manis. Betul. Sebab sekarang ni kita memang target kempen ni bukan setakat kepada kita punya pengguna, tapi kita target vendor juga kepada pengusaha lagi lah, vendor juga. Yang terbaiknya macam tu lah. At least kita boleh pilih lah rasa yang kita nak kan. Betul. Tak maulah benda-benda manis ni memang sedap, tapi ianya kena ingat tahu apa yang anda rasa, apa yang anda makan, kehadapan ni anda akan terima padanya. Betul. Itu penting kan, kena ingat yang itu. Baik, kita nak kongsikan lagi lah. Selain daripada gula putih ni, yang ada dekat rumah kita. Gula putih ni kalau tak ada kat rumah saya pun heran. Dia mesti ada kan. Mungkin ada makanan lain juga lah yang dimasukkan dalam kategori gula ni. Kadang-kadang kita ingat gula ni ialah gula putih saja. Betul. Ada makanan lain juga yang dimasukkan dalam kategori gula ni. Okey. Alright. Untuk pengetahuan semua, gula ni dia sebenarnya secara umum dia merupakan kita panggil karbohidrat ringkas. Itu adalah gula lah. Okey. Yang mana dia membekalkan sumber tenaga untuk badan kita lah, dan diserap secara semula jadi. Dan sebenarnya gula ni ada juga dalam makanan. So makanan kita seperti sumber karbohidrat macam nasi, roti, kita makan mi, bihun, ubi kentang, itu semua dia ada gula jugalah. Okey. Dan juga gula terdapat juga dalam bentuk buah. Dipanggil fruktosa. Itu adalah gula buah. Dan dalam susu pun ada, dipanggil laktosa. Jadi gula tak sebenarnya gula putih sajalah. So dia ada banyak lagi gula-gula lain. Dan kalau kita tengok kategori gula ni, bukan setakat gula putih, kita ada gula perang.
Okey, sebab banyak kan sebelum ni kan orang cakap tak payah makanlah gula putih, brown sugar lagi bagus kan. Betul. Tapi sebenarnya dia masih lagi Gula ada lah. gula. Gula. Itu problem dia ada Betul. gula. Maple syrup, kita ambil madu, jam sekaya, dan yang paling famous susu pekat manis. Itu dia tarik lah Teh tu. tarik lah. Tarik dengan TI. Teh tarik TI. kan. So benda-benda tu adalah gula lah. TI tu pun bahaya geng. Sebab apa? Yelah, dia bila kita buat dia ada ais. Ya, betul. Kita jangan kata tak apa manis, tak apa, segi air tu, ais tu cair. Dia akan dia kan. kurang manis, tapi dia tetap gula lah. Tetap gula, betul. Kan? Dan seperti mana yang disebutkan tadi oleh Cik Yusri pun, kita kena berhati-hati juga dengan dia punya apa tu perasa tambahan lah. Ya, betul. Kita dah lah minum teh tarik. Lepas tu kita makan pula pancake. Atas pancake tu dia tabuk pula madu. Segala benda-benda manis ni kan. Tambah coklat pula lagi. Tambah coklat pula ke atas. Kita pula tu sedap. kita memang suka manis kan. Kita pun minta dengan tuan tambah bagi banyak sikit. Bagi banyak lebih kan? Bagi kau. Ais kacang bubuh dengan susu pekat atas tu dia. Bahaya geng. Ini antara yang perlu diambil perhatian lah. Betul. Baik, saranan tak pengambilan gula tambahan ni? Ada yang kata mungkin sebahagian daripada kita yalah, satu masa dulu gula tambahan ni ataupun kita sebut sebagai gula tiruan lah senang. Gula tiruan ni satu masa dulu dikatakan ianya boleh menggantikan gula. Satu masa dulu lah. Tapi ada yang kata tak sedap sebab dia tak sama dengan rasa macam gula. So ada yang kata tak payah ambil gula, tambahan, ambil brown sugar. Kan? Betul. Jadi kita nak kongsikan tentang pengambilan gula tambahan ni. Cik Yusri, silakan. Okey, gula tambahan kalau mengikut WHO, WHO punya saranan, pengambilan gula tambahan ni dia cuma 10% daripada kita punya saranan pengambilan tenaga seharian. Okey, contoh saya beri contoh kalau untuk kita lah yang dewasa lelaki, pengambilan saranan kita lebih kurang 1800 kalori sehari. Okey, jadi kalau kita ambil 10% tu lebih kurang dalam 180 kalori lah. Okey, so 180 kalori ni, okey, kalau kita tengok kalau kita convert lah kepada sudu teh, senang nak nampak lah kan. So untuk saranan satu hari pengambilan adalah 10 sudu teh gula sehari. Nampak banyak kan? Dia sebenarnya 10 sudu teh tu termasuk juga makanan yang kita makan. Maksudnya dalam contoh kita beli biskut, dalam tu ada gula. So gula tu kita kena consider. Semua benda ada gula tau. That's why kita kena consider tu. Kita makan nasi, contoh kita makan nasi, lauk kita hari gula ni juga nasi gula, karbohidrat. Lepas tu lauk kita ada tambahan gula macam ayam madu contohnya. So ayam madu ada gula. Apa nak kata? Jadi dalam makan nasi kadang ada gula. Ada gula kan. Jadi yang 10% tu termasuklah dengan yang makan-makan lain. That's why kita punya kempen sekarang ni satu sudu teh. Jadi kita nak limitkan kalau boleh satu hari kita limitkan minuman yang bergula tu sekali kita ambil satu sudu teh saja. Okey, kalau lah kan kita tak ambil minuman manis. Tapi kita makan, contohlah kita makan nasi kandak pagi. Nasi kandak, lepas tu kita makan of course lah ayam madu. Contoh kan. Ayam madu. Lepas tu kuah taruh atas. Kan. Ayak tu kita minum ayak sejuk saja. Adakah itu dikatakan juga mempunyai gula yang tinggi? Ya. Sebenarnya kita kena tengok juga. Jadi bila kita kurangkan dari segi minuman, okey, so maksudnya kita dah ada satu benda yang bagus, iaitu kita kurangkan minuman bergula. Tapi makanan kita pun kita kena tengok jugalah jenis kuah yang kita ambil. Jangan ambil banyak-banyak lah. Masalah dia bila banjir lah. Betul, banjir. Kita utama ni banjir lah. Banjir memang mewah lah. Kuah kasih banjir. Kalau saya kat Penang dulu memang famous lah. Nasi kandak banjir. Tapi yelah, keadaan banjir tu pun bahaya sebenarnya. Ya, betul. Ada yang kata juga, Cik Yusri, kita minum teh ais tak apa. Kadang-kadang bila kita duduk dengan kawan ni, kita minum teh ais 2 gelas. Betul. Betul ya? Betul. Sekali kawan kata nak balik luar, tambah lagi segelas. Ada yang kata bila kita minum teh ais segelas, kita minum pula air sejuk segelas. Dia balance balik. Tak tahulah betul ke tak? Itu memang tak betul lah. Tak betul lah kan. Sebab dia gula. Dia macam ni. Gula bila kita ambil, contoh teh ais segelas tu, biasanya lah kebiasaannya kalau di kedai dia akan buat resepi dia orang lebih kurang 3 atau 4 sudu teh susu. Betul. Dia tak buat kat kita seorang tau. Dia buat banyak-banyak. Dia buat banyak-banyak. Dan walaupun kita dah minum contoh segelas teh ais, kita minum lagi segelas air kosong. Tapi kita masih ambil 4 sudu teh. Susu tu. Maksudnya susu teh 4 sudu teh susu pekat tu
masih tak hilang. Dia masih dapat kuantiti yang sama. Tapi Itu je. tak bubur apa ni susu pekat macam tak sedap lah. Tak sedap lah. Dia yang betul kalau kita ambil satu gelas teh ais, satu gelas air kosong, kita campur dua-dua tu, share seorang setengah dengan kawan. Itu kurang. Betul. Yang tu betul. Kurang. Kan? Tapi tak sedap lah. Tapi tak sedap lah. Untuk kesihatan lah. Ya, kan? untuk kesihatan kita kena cuba. Kalau lah ada yang kata okey, dalam sehari tu dia memang peminat teh ais lah. Ada orang dia minat teh ais, ada orang dia minat teh tarik. Teh tarik dengan teh ais, teh tarik lagi bahaya kot. Saya rasa lagi gula tinggi kan. Lebih kurang sama je. Penyediaan dia sama. Okey, contohlah dia makan pagi, breakfast, teh tarik. Okey. AM tea break. Waktu pagi member ajak jom pergi minum teh ais pula. Teh ais lah. Petang makan tengah hari teh ais. Makan petang teh ais, betul tak? Betul. Malam mungkin minum teh tarik. 5 kali dah dia minum benda manis. Itu maksudnya tahap gula dia dah ada memang agak tinggi tu. Memang tinggi lah. Itu baru sehari. Itu tak termasuk makanan dia lagi. Tak masuk makanan lagi. Baru dia ambil minuman je. Jadi benda-benda macam ni kita kena sedar lah. Sebab apa kadang-kadang benda yang menyeronok orang kita lupa. Kan? Betul. Kawan-kawan pula kata duduk sekali apa semua. Tak salah sebenarnya duduk sekali tu. Cara kita duduk tu tak betul. Kan kena berhati-hatilah. Sebenarnya kita ada juga share dekat kita punya Facebook Perlis Nutritionist. Kita ada share juga resepi teh tarik sihat. Ada teh tarik sihat. Ada teh tarik sihat. Resepi ni dah diuji memang boleh diterima walaupun tak sesedap yang original lah. Tapi teh tarik sihat ni tapi rasa teh lah. Ya, masih ada rasa sama. Cuma kita tak menggunakan susu pekat manis. Kita menggunakan susu rendah lemak, teh dan juga gula. So kita kawal dia punya gula lah. Betul. Saya ada minum juga susu teh yang dibuat daripada susu rendah lemak. Gula tu sikit je. Dia rasa lebih, saya rasa yang itu lebih sedap lah. Saya rasa, dia lebih light. Dia lebih sedap. Betul. Dan kita waktu kita santai tu sambil-sambil minum teh yang dibuat dengan tu, dia rasa lebih relax sebenarnya. Ya, betul. Lebih relax. Ada boleh cuba tau. Menu tu ada dimuatkan di kita muatkan di Facebook Perlis Nutritionist. Boleh share kat situ. Kalau tak ada nanti kita upload lagi sekali. Sebab kadang-kadang dia dah lama ke belakang kan. So nanti boleh kongsi juga dekat page Medic Radio lah. Ya, boleh. Insya-Allah boleh. Tak ada masalah. Baik, kita nak kongsikan lagi berkenaan dengan ini yang paling penting sekali lah kan. Ada orang kata dia yalah tak ada hal pun minum teh tarik semua ni, apa ada hal, tak ada pun, cek gula okey apa semua. Mungkin sebab kat usia kita ingat kan. Kesan lah pengambilan gula yang berlebihan ni. Tu dia cara dia. Hak ni penting kan. Dia sangat penting lah. Jadi kita kena tahu lah kan. So yang pertama sekali pengambilan gula ni seperti saya kata tadi lah, dia akan menyebabkan kita mengambil tenaga yang berlebihan. So pengambilan tenaga berlebihan daripada saranan yang sepatutnya lah. So bila berlebihan ni dia akan menyebabkan berat badan kita akan menaik lah. Itu salah satu punca utama lah. Dan gula yang berlebihan juga akan disimpan dalam badan sebagai lemak. Itu sangat bahaya tu. Dan kalau pula tambah pula kita dah minum banyak benda manis, kurang aktiviti fizikal. Tambah yang bekerja di pejabat, banyak menghadap komputer, kan kita banyak duduk kan. Kita duduk tu yang bahaya. Duduk, betul. Member pula, jom teh tarik. Jadi pengambilan banyak tu akan menyebabkan berat badan kita naik. So memang ada risiko kepada obesiti lah. Dan daripada obesiti itulah yang akan menyebabkan punca kepada penyakit-penyakit lain. Macam kecil manis, darah tinggi dan sebagainya. Cik Sri, berkenaan dengan minuman isotonik ni. Minuman isotonik lah, ada tahu kan minuman isotonik. Bukan yang dia ada dua perbezaan dia. Minuman bergas tu lain, isotonik tu lain lah kan. Isotonik ni selalunya kalau kita demam kita ambil kan. Ada yang kata macam itulah. Tapi yang saya nak bertanya, kalau anda seorang yang tidak bersukan, anda bukan seorang yang kayu basikal, bukan seorang yang lari, tapi suka mengambil minuman isotonik ni. Isotonik ni pun gula tinggi Ya, betul. Gula tinggi. Kalau anda merupakan seorang ahli sukan, tak ada masalah untuk ambil isotonik. Ya, betul. Okey, dia macam ni. Sebenarnya isotonik, minuman isotonik ni kita perlu untuk menggantikan balik elektrolit badan
kita yang kurang lah. So biasanya benda ni berlaku bila kita menjalankan aktiviti fizikal secara berterusan dan juga aktiviti tu agak vigorous activity yang agak kuat lah. Okay. Dan kalau kita tengok contoh kita ambil atlet yang banyak minum isotonic ni, sebenarnya dia tak minum isotonic yang lokal yang kita beli kat kedai ni. Okey, dia orang akan minum isotonic yang disediakan oleh unit daripada sukan sendiri. Okay. So maksudnya isotonic tu dia sebenarnya yang tak mengandungi gula yang tinggi. Dia fokus untuk meningkatkan electrolyte kita. Okay. Tapi isotonic yang kita beli dekat pasaran memang kadar gula dia tinggi. Kita ambil contoh lah, satu botol isotonic biasa yang kita minum, saya tak sebut brand lah, tu marah kan. Okay. Kalau kita compare dengan minuman karbonat yang lain. Okay. Minuman karbonat lain biasanya kalau contoh satu tin minuman karbonat, gula dia lebih kurang 8 hingga 10 sudu teh. Okay. Tapi kalau isotonic itu lebih kurang 6 hingga 8 sudu teh. So memang tinggi. Agak tinggilah kat situ. Dan tambah pula kalau kita yang minum ni bukan jenis aktif. So bayangkanlah kita dah tak aktif, elektrolit kita masih okey, dan kita tambah pula gula kat situ. Itu yang bahaya tu lah. Tapi kalau kita aktif, tak, dia kurang sikit. Okey, dia sebenarnya kalau ikutkan dari segi keperluan, even kita aktif pun kita tak perlu pun ambil isotonik yang botol tu. Sebab dia gula tu agak tinggi kat situ lah. Tapi dia bergantung juga kepada keperluan lah. Okay? Dan kalau kita tengok sebenarnya isotonic ni ada juga yang bergas, ada yang tak bergas. Ya, betul. Jadi kalau kita beli tu biasanya kita sarankan yang kurang bergas. Sebab bila kurang bergas ni biasanya formulation dia akan kurangkan gula sedikit. Okey, ada satu lagi tu minuman bergas yang ditulis tanpa gula. Ini famous ni. Kan? Dia tulis tu dekat tin je lah, zero sugar, tanpa gula. Adakah itu betul-betul tanpa gula? Betul-betul tanpa gula. Okey. Sebab saya rasa manis. Dia sama macam sama je. Kan? Okey. Makanan dia sebenarnya bukan minuman je. Makanan pun ada juga yang tanpa gula lah. Okey, tapi yang famous sekarang ni adalah minuman tanpa gula. Okey, so minuman tanpa gula ni dia menggunakan gula tiruan. Okey. Gula tiruan ni dia ada dua jenis. Satu yang berkalori ataupun ada tenaga, satu yang tanpa kalori ataupun tak ada tenaga lah. So yang berkalori ni yang bahaya. So gula tiruan yang berkalori ni yang akan meningkatkan paras gula kita, akan menyebabkan obesiti dan sebagainya. Yang tanpa kalori ni dia selamat dari segi pengambilan gula. Tapi biasanya yang minuman yang tanpa gula tu dia menggunakan yang tanpa kalori ni lah. Sebab tu kita rasa manis, tapi dia menggunakan gula tiruan. Cuma isu dia adalah gula tiruan ni kalau kita ambil dalam keadaan berlebihan dan juga jangka masa panjang, dia ada kesan kepada sistem badan kita lah. Sebab tu kita tak untuk Kementerian Kesihatan, walaupun dia tulis tu tanpa gula, dia menggunakan gula tiruan, kita tak galakkan untuk mengambil dalam kuantiti yang banyak lah. Itu. Okey, apa yang penting ialah geng, minum air sejuk lah. Ya, itu yang terbaik lah. Minum air sejuk itu yang terbaik. Dan kalau ambil pun berpada-pada lah. Itu sajalah. Kalau teringin juga boleh, tapi jangan melampau-lampau. Jangan kadar lah. Betul. Baik, kita nak kongsikan juga ni berkenaan dengan saranan Kementerian Kesihatan Malaysia lah untuk mengurangkan pengambilan makanan minuman bergula ni. Silakan. Alright. So saranan untuk pengambilan gula, kita ada dua saranan utama lah daripada Kementerian Kesihatan. Yang pertama, kita mesti makan makanan yang rendah kandungan gula. Okey, so cara nak capai dia, kita pilih ataupun sediakan kalau contoh kuih atau kek yang rendah gula. Okey, kalau kita ambil manisan seperti kuih dan kek, kita gantikan yang lebih sihat macam buah-buahan. Itu. Dan juga kurangkan kekerapan pengambilan makanan bergula. Dan yang paling penting, kalau kita beli produk ataupun bahan-bahan makanan yang di luar, pastikan kita baca kandungan dia. Itu yang paling penting lah. So bila kita beli produk ni, jangan tengok harga je. Kan, jangan tengok harga expired date je. Kena tengok dia punya dia panggil label pemakanan. So bila kita tengok label makanan ni, kita tengok dari kandungan dia gula berapa. Itu kena tengok. Dan untuk sekarang ni, kita Kementerian Kesihatan, kita ada satu program, kita letak logo HCL, Healthier Choice logo. So kalau kita beli produk kat luar, kita boleh cuba cari produk yang ada logo HCL ni. HCL ni pada Kementerian Kesihatan lah. Okey. Healthier Choice logo ni dia buat pembandingan antara produk yang sama jenis tapi brand yang berbeza. So maksudnya contoh kita ambil satu minuman yang bergas. Kita ada minuman bergas yang ada logo HCL. So kenapa dia ada logo HCL? Sebab kita compare dengan jenis yang sama tapi brand lain. So brand ini lebih kurang gula, lebih lebih sihat berbanding dengan lain lah. Bukan bermakna dia terbaik, tapi dia lebih sihat
kalau kita compare brand lain. Itu untuk makanan. Kalau minuman pun sama juga, kita galakkan banyak mengambil air kosong. Kalau ikutkan tahun lepas, tahun lepas ni kita ada kempen minum air kosong. So memang kita galakkan, terutama sekali untuk kanak-kanak ataupun pelajar sekolah lah. Kalau kita tengok pelajar sekolah sekarang memang banyak ambil minuman manis. So memang kita galakkan ambil air kosong dan kurangkan susu pekat manis. Okey, kita nak galakkan jugalah. Kadang-kadang kat sekolah ni ada pakcik-pakcik yang buka jualan di luar sekolah kan. Ya, betul. Jual air balang apa semua. Kalau boleh tu jual sekali mineral water. Ya, sangat-sangat digalakkan lah. Mineral water ataupun air minuman yang botol kecil tu kan. Kecil tu, at least betul. ada juga kat situ. Ya, ada pilihan lah. Ada pilihan kan. Kadang-kadang kadang-kadang ni dia memang dia tahu sebenarnya. Mungkin berapa ni sekarang ni dah ada ke depan dia orang tengok TikTok dan sebagainya. Gula ni berbahaya pada kesihatan. Ibu bapa pun balik cerita banyak minum air sejuk tahu kat sekolah tahu kan. Mungkinlah kan. Tapi bila dia nak balik sebentar kata mak ayah kan. Nak dapatkan mineral water tak ada. Pilihan tak ada. Betul. Yang ada air balang kan. Betul, dia pun tengok air balang tu kan. Contohlah kalau boleh tu adalah buatlah penjualan air mineral water ke air minuman kita sarankan jugalah itu kan. Itu penting sebenarnya. Sebab tu kempen kurang gula ni kita memang banyak target sebenarnya kepada pengusaha, kepada vendor. Kita bukan setakat target pada rakyat Malaysia tapi kepada vendor. Sebab bila supply tu kurang, so demand akan kurang. Dia macam itulah. Dan kita sebagai ibu bapa ni kita minum dululah. Bagi anak-anak kita. Contohlah, itu adalah contoh terbaik. So contohlah. Itu dia. Contoh dah ada nampak. Terbaik. Ini contohlah. Kami kat sini pun kempen air sejuk juga dekat Place FM ni. Kalau boleh tu banyak kami sebab kita ada aircon dan sebagainya. Lagilah. Itu penting sebenarnya. Dan kita harapkan anda juga boleh mempraktikkanlah meminum air kosong ni. Tambah kita nak ke Ramadan ni. Lagilah kan. Jangan terlampau banyak gula. Sebab saya risau sebenarnya bila tanya kawan-kawan, ada seorang kawan saya tu sihat walafiat sebenarnya, tapi baru ni saya jumpa kurus, kering. Dia kata kencing manis kan. Saya banyaklah jumpa dengan orang bila saya tanya kencing manis. Kencing manis. Kita ni alhamdulillah lah. Mungkin belum sampai ke tahap tu kan. Sebab kita pun berjaga-jaga. Sebab kita tak maulah hari tua kita ni kita mengalami, kita tak nak ada masalah lain lah kan. Kita punya target adalah kita di usia tua kita dalam keadaan sihat dalam keadaan yang selamat. Betul. Dan kita orang kata apa, kalau nak pencen pun tenang kan. Tak maulah pencen dalam keadaan kencing manis, sakit semua, ambil ubat semua kan. Betul. Dan kalau nak menuju ke arah tu kena mula daripada sekarang. Betul. Mana-mana kawan-kawan kita yang masih lagi belum ada kencing manis ataupun ada sikit-sikit kencing manis kan, ada boleh usaha sebenarnya untuk menjadi lebih baik insya-Allah. Doakan insya-Allah. Baik, kita nak kongsikan jugalah mungkin pendengar Place FM ni yang tengok kita kat TikTok yang tonton kita secara live menerusi Medic Radio dan Facebook Place FM ni, dekat mana boleh mendapatkan maklumat tentang gula ni, kempen-kempen yang akan dijalankan oleh Kementerian Kesihatan ni. Okey, untuk makluman semua pendengar lah, macam saya sebut tadi, sebenarnya kempen kurang gula ni kita dah start daripada tahun lepas. Cuma bila kita start Jun tahun ni, biasalah dia orang kata apa, pergerakan tu agak lambat, dia banyak orang tak tahu. Jadi untuk tahun ni, awal tahun ni kita nak start all out lah sebenarnya. Okey. Jadi untuk Negeri Perlis ni kita memang ini adalah yang pertama lah kempen. Jadi semalam kita dah ada kempen kita buat di Giant. Kempen kita untuk, tapi itu memang kita fokus kepada peniaga air lah. Okey. Dan hari ni kita masuk untuk kempen di radio dan sebenarnya bulan insya-Allah 20 hari bulan 2 kita akan ada satu program di Pasar Tani Kekal Simpang 4. Okey. Di situ kita akan buat program yang mana kita berkolaborasi juga dengan program kempen makan buah dan sayur. Okey, dan kita masukkan juga kempen gula ni lah untuk program pada 20 hari bulan nantilah. InsyaAllah kita akan buat nanti. Buah dan sayur tu masalah juga. Buah sebenarnya buah dan sayur ni kita punya kajian memang mendapati rakyat Malaysia memang sangat kurang pengambilan buah dan sayur. Tak cukup dia punya sukatan lah. Dan kita punya kadar pengambilan buah ni meningkat bila musim buah saja. Coklat dan aiskrim itu top lah. Ya, itu top. Kan? Jadi kita buat kempen ni termasuk juga buah dan sayur ni. So siapa-siapa yang berkelapangan lah boleh join lah pada 20 bulan. Kita buat pada sesi pagi 20 Februari 20 Februari insyaAllah. Dan kita harapkan juga anda merupakan pengusaha promise makanan seboleh-bolehnya. Yelah, kita menjual makanan kan. Betul. Kita nak yang sedap-sedap.
Tapi kalau boleh tu adalah kempen juga untuk kurangkan gula kan. Kita memang berharaplah ni alalang kita dah masuk radio ni kan. Kita berharap jugalah pengusaha-pengusaha air dekat luar tu bantu kita untuk merealisasikan kempen ni. Tapi kalau kat Perlis ni alhamdulillah lah kan, keadaannya baik. Mungkin kadar gula orang yang diabetik tu tinggi. Jadi yang menjual premis makanan ni saya rasa ada berhati-hati juga dengan gula kan. InsyaAllah alhamdulillah. Sebenarnya kita bukan nak orang kata apa, kita bukan nak tutup perut nasi doang. Semua kita nak bagi pilihan kepada pengguna. So maksudnya dia masih jual minuman dia, tapi dia ada juga option minuman yang kurang gula, minuman air kosong macam tuan cakap tadi. Kalau boleh waiter tu tanyalah, cik minum cik, contoh kan, teh tarik, cik kurang manis ke cik, itu penting. Ya betul. Kadang-kadang kita ni bila sibuk ni kita terlupa, kita betul, memang minum kita kita kurang order manis je kan. Kita memang minum kurang betul, manis, betul. tapi bila kalau dia kita pakai cakap teh tarik, at least kalau kita tanya balik kurang manis ke cik, kan. Okay, betul, itu sangat-sangat digalakkan lah. Ada jugalah option untuk betul, kita kan. Kita nak ada pilihan. Baik, mungkin ada juga ada TikTok ke? Okey. Untuk Perlis Nutritionist, kita boleh pendengar boleh ikuti kita lah di Perlis Nutritionist. Kita ada Facebook, kita ada TikTok, kita ada Twitter. Dan kita ada Instagram jugalah. So boleh cari je nama tu Perlis Nutritionist. InsyaAllah kalau benda tu kadang-kadang ialah bila ada 4 social media ni kadang-kadang terlepas pandang. Tapi betul. Kita punya main memang di Facebook lah. Yang lain-lain pun ada, kita akan share juga. Kita akan share program, kita akan share aktiviti. Bukan setakat yang gula saja tau. Kita akan share semua program melibatkan pemakanan dan kesihatan jugalah di situ. Baik, Cik Yusri, terima kasih bersama dengan saya pagi ni. Kita harapkan daripada apa yang kita sembang tentang gula ni, insyaAllah adalah sedikit pengetahuan kita tentang gula. Mungkin selama ni pun anda rasa yelah tak ada kecipan ni, tak ada apa pun, minum batu kan. Mungkin masa ni belum lagi sampai masa betul. Kan, kena berhati-hati pada sekarang lah kan. Ke depan ni kita tak nampak kan, kita nampak yang semalam, yang depan ni tak nampak. Jadi sentiasa berhati-hatilah. Yang dah kita minum tu kita ambil jadi pengajaran. Banyakkan minum air sejuk lah. Air kosong. Nak minum boleh tapi berpada-pada. Makan boleh berpada-pada. Yang penting baca label. Sebab kita kat Malaysia ni jarang sangat orang baca label. Saya rasa kita akan tengok expired date dengan harga. Betul. So bacalah label. Baca label apa yang ada dalam apa yang kita nak beli tu kan. Sebab kadang contohlah macam minuman bergas ni, gula dia sangat-sangat tinggi kan. Kita bukan minum hak tu saja. Betul. Kita nak ambil lain lagi. Nak ambil lain lagi, tambah-tambah tengah hari dengan nasi dengan ayam madu bagai bahaya kan. Kita harapkan yang gitulah. Baik Cik Yusri, terima kasih bersama dengan saya pagi ni dalam rancangan Medic Radio, dan kita harapkan kita akan bertemu lagi dari semasa ke semasa insyaAllah dalam Medic Radio, dalam tajuk yang lain pula nanti insyaAllah. InsyaAllah bulan 3 ni kita jumpa lagi. InsyaAllah. Sesi daripada saya untuk pemakanan bulan Ramadan insyaAllah. Betul, itu sangat penting lah kan. Ramadan ni kita akan utamakan topik-topik berkenaan dengan kesihatan ni lebih sikit lah. Sebab kita nak masuk Ramadan, kita nak kita Ramadan tahun ni, lepas Ramadan pun kita Ramadan ni training lah, training. Untuk kurangkan gula, untuk kita kawal jaga makanan kita, dan kita harapkan ianya berterusan lah. InsyaAllah. Kan insyaAllah bermula daripada Ramadan. Bermula daripada Ramadan ni insyaAllah. Nanti kita jumpa baliklah dengan Cik Yusri. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada semua pendengar Plus FM 102.9 MHz bersama dengan saya dan juga Cik Yusri. Dan anda yang terlepas tadi boleh tengok balik dekat Facebook Plus FM dan juga page Medic Radio. Jaga kesihatan anda insyaAllah. Banyakkan senyuman, kita buat yang terbaik dalam kehidupan kita. Assalamualaikum. Bye.